Bismillah. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, لا إله إلا الله قبل كل أحد، لا إله إلا الله بعد كل أحد، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل أحد، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dar. Wa haqiqatu ma'na la ilaha huwal wajibul wujudu al mustahiqqu lil ibadati al ma'budu bihaqqin khaliqul alamin. Artinya, bermula sebenar-benar hakikat makna Tuhan itu ialah wajib wujud, adanya lagi wajib wujud, adanya lagi mustahak bagi ibadat yang disembah akan dia dengan sebenar-benar, dengan sebenar-benar sembah yang menjadikan alam. Maka makna Tuhan yang empat itu cawang oleh makna yang dua dahulu itu. Adapun makna yang dua dahulu itu asal oleh makna yang empat. Kemudian ini kerana jikalau tiada kaya Tuhan itu daripada tiap-tiap segala barang yang lainnya, dan tiada berkehendak kepada Tuhan oleh tiap-tiap segala barang yang lainnya, nescaya tiadalah patut wajib adanya, dan tiada mustahak ia bagi ibadat, dan tiada sembah akan dia sebenar-benar sembah, dan tiada boleh ia menjadikan alam ini kerana makna yang kedua itu. InsyaAllah kita nak sambung masih lagi nak membicarakan makna la ilaha illallah. Umumnya dengan apa kita belajar, sebut je Tuhan mesti dua kriteria besar. Istighna ilah an kulli ma siwahu dan iftiqaru kulli ma adahu ilaih. Dan pada makna la ilaha illallah ni ada nafi isbat. Nak nafi tu nafi makhluk ni tak ada uluhiyah, dan nak isbatkan Allah juga bersifat uluhiyah. Datang dengan uslub la ilaha illa tu ada nafi isbat untuk qasar, nak khaskan Allah juga ilah. Selain daripada Allah Ta'ala tak ada sifat ilah, baik dari sudut zatnya, sifatnya, af'alnya, asarnya. Macam mana belajar orang dulu. Jadi
Nak khaskan ke Allah Ta'ala ni pasal apa? Kerana pada akal dan nakal tiada ada sebarang keperluan kalian untuk ada ilah selain daripada Allah Ta'ala. Khasnya macam mana kita belajar dalam bab wahdaniyah dulu, nak asalkan Allah Ta'ala ni, maksudnya asalkan zat, sifat, afal, asar dia. Nak asalkan apa? Nak asalkan uluhiyah tu lah. Yang kata Allah jua ilah, ada isyarat daripada Quran yang lepas kita belajar dalam wahdaniyah. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Kalau adalah ilah selain pada Allah Ta'ala, maksudnya kalau adalah dua ilah sudut zat, sifat, afal, asar, lafasadata, nescaya akan tak adalah langit bumi ni. Sedangkan langit bumi ada, boleh dilihat dengan mata kepala, mendalilkan ilah hanya satu, tak ada satu pun makhluk ni mempunyai sifat ilah. Itu keputusan. Itu yang iman kita kat situ lagi baik, berdalil, berhujah, apa satu belajar dah pun. Iman kita pada tu pegang sepe yang ada ni, ingat betul-betul makna la ilaha illallah. Untuk apa kerja kita sekarang? Nak bagi boleh masuk dalam hati, sebati, sehati, sejiwa. Hidup kita mentauhidkan Allah Ta'ala sentiasa. Tak adalah keadaan kita dalam keadaan bercelik mata, melainkan Allah lah yang Dia esa. Sepatutnya macam tu. Itulah yang nak diusahakan. Ni pun nanti ke depan memang dia akan anjurkan kita banyak zikir, banyak sebut la ilaha illallah, banyak hadirkan di hati. Jangan buang masa, jauhkan maksiat, jauhkan benda melalaikan kita. Bahkan bersedia kita untuk mati itu dengan sentiasa tasdik Allah Ta'ala di hati, imani dia, dan misalnya tak lupakan dia, sentiasa tauhidkan dia, hidup dengan penuh zikir. Itulah bahasa. Bukan pula dengan berzikir tu tak payah buat kerja, tak. Buat kerja pun dengan apa sikit banyak ada tunjuk ajar tu, semuanya dengan zikir. Dan zikir satu lagi antara amalan khasnya nanti kita jumpa dalam bab kerasulan. Apa pula satu lagi amalan yang kena hidup? Selawat pula. Selawat pula tak boleh tinggal. Selawat pun ada, zikir pun ada. Zikir pun ada. Sikit bahasa ini. Makan nasi tak? Minum air tak? Tak payah minum pun. Tak. Keseimbangan kita ada makan dan minum. Macam itulah batin kita, roh kita, qalbi kita ada seimbangan dia. Zikir dan selawat. Zikir dan selawat. Allah Ta'ala perintah zikir ke dia. Allah juga perintahkan kita berselawat dan salam ke atas Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala faham dengan kita keadaan tu, diberi kita nak menyambut seruan ni, dijadikan kita hidup ni. Memang matlamat kita untuk arif ke Allah Ta'ala, banyakkan berselawat atas Nabi SAW, rasa beruntung jadi umat Nabi, dan beruntung kita duduk pada zaman yang walaupun jauh daripada Rasulullah ni, masih lagi boleh menerima ajaran untuk mengenal Allah, boleh mengenal Rasulullah, cinta pula Rasulullah, banyak pula selawat Rasulullah, boleh pula mentauhid Allah Ta'ala, boleh pula keluar daripada lalai, daripada maksiat. Alhamdulillah, insya-Allah. Baik, kalau gitu dia nak sebut satu lagi cara faham la ilaha illallah ni. Dia kata wa haqiqatu makna la ilaha illallah ni, cuma dalam mata Arab tu disebut wa haqiqatu makna la ilah, ataupun wa haqiqatu makna ilah. Ilah saja ke la ilah? Ya. Terjemah tu tak ada la, tapi Arab dia ada la. Eloknya tak ada la. Pasal dia nak cerita tu bukan nak cerita la ilah, dia nak cerita ilah tu. Ilah yang lepas kita belajar dua kriteria besar. Bila ilah mesti ada uluhiyah. Dua kriteria besar apa dia? Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu dan iftiqaru kulli ma adahu ilahi. Kalau sebut istighna, kawan dia nanti iftiqar. Kalau sebut mustaghni an kulli ma siwahu, baru belakang nanti kawan dia sebut
Muftakirun ilaihi kulli ma ada. Muftakiran ada wajah-wajah Iraq tu saya biar baca yang mana. Kalau ikut sini disebut muftakiran ilaihi kulli ma ada. Kalau nak lebih tu la'ala sawab, tak adalah makna ilah wa makna ilahin huwa. Tak adalah tu patutnya. Artinya bermula sebenar-benar hakikat makna Tuhan itu. Apa makna ilah ni? Yang ni dia sebut satu lagi konteks, satu lagi angles untuk memahamkan makna ilah. Apa dia? Ilah ni huwal wajibul wujudu wal mustahiqu lil ibadah al ma'budu bihaqqin khaliqul alam. Ada 4 lah. Apa dia? Bermula sebenar-benar hakikat mana Tuhan itu, iaitu siapa Tuhan ni? Wajib wujud. Artinya wajib wujud adanya. Wajib wujud adanya. Bubuh adanya lagi. Nah, wujud tu siarah tu. Bubuh adanya lagi. Wajib wujud adanya. Satu. Kedua, lagi mustahak bagi ibadat. Masuk mustahak ni selayaknya untuk disembah. Tu bahasa lain lah. Tu masuk mustahikul lil ibadah. Memang selayaknya disembah. Pasal dia bagi hidup kita, takkanlah tak layak disembah. Batu, duit apa tak layak disembah, tak layak untuk digantung harap. Pasal apa? Makhluk mana boleh tunai hajat makhluk? Yang menunaikan hajat sajalah yang boleh disembah. Memang prinsipnya tu. Satu di atas orang duk faham duit boleh tunai hajat, tu yang ada yang sembah duit. Duk faham matahari boleh tunai hajat, tu yang ada sembah matahari. Duk faham mak bapak kita lah tunai hajat kita, dengan sebab tu ada yang sembah mak bapak. Macam tu. Sedangkan bila kita belajar la ilaha illallah ni, tak ada yang layak untuk menunai hajat melainkan Allah. Jadi memang selain pada Allah Ta'ala tak layak untuk disembah. Selain pada Allah Ta'ala tak ada yang layak untuk menunaikan hajat kita, melainkan Allah lah penunai hajat. Makhluk tak boleh tunai hajat makhluk. Masa makhluk semua duk berhajat antara satu sama lain, dan besar sekali hajat makhluk adalah hajat pada siapa pencipta makhluk. Tu mesti faham tu. Dan tak faham itulah yang menyebabkan masih bercelaru fikiran kita, dan tak boleh nak faham la ilaha illallah ni dengan sempurna. Tu yang dia nak cerita sekali lagi. Yang ni, jadi yang lepas kita belajar ila uluhiyah pandang pada sudut dua kriteria besar tu, masih ghani fakir. Maksudnya Allah ghani, makhluk fakir ke dia? Lagi mestilah pula dia wajib wujud, mustahak bagi ibadat, kemudian disembah dengan sebenarnya. Lagi pula menjadikan alam. Maka makna Tuhan yang 4 ni yang 4 kita baru jumpa ni. Apa dia? Wajib wujud, mustahiqun lil ibadah, lagi dia ma'budun bihaqqin, dia khaliqun lil alam. Dia lah cawang oleh makna 2 yang dahulu tu. Jadi dia cabang. Maksudnya bila dah lazim makna Allah wani pada setiap makhluk, semua makhluk fakir ke Allah Ta'ala, apa akan fahamnya? Allah wajib wujud, Allah layak disembah. Lagi Allah disebut sini ma'bud yang disembah dengan sebenar. Allah dialah mencipta alam. Jadi yang ni adalah furuk daripada yang lepas. Adapun makna yang 2 dahulu itu dia asal. Jadi ini makna furuk, itu makna asal. 2 yang lepas tu makna usul. Satu makna yang tak boleh dilupa sama sekali pada uluhiyah ni, istighna, iftiqar. Bahasa pendek lah. Jadi yang 2 tu makna usul. Oleh makna yang 4 ni, ini 4 ni furuk. Tu istilah lah sikit. Kerana jikalau tiada kaya Tuhan, kerana Allah Ta'ala ni kalau tak ghani daripada tiap-tiap segala yang lainnya, dan tiada berkehendak kepada Tuhan oleh tiap-tiap sekalian yang barang yang lainnya, kalau tak fakir makhluk ke dia, nescaya tiadalah ia patut wajib adanya. Tak semestinya dia mesti wajib ada. Di atas kata dia tak hajat pada sesuatu itulah maka wajib wujud, dan tiada mustahak dia bagi ibadat,
tak selayaknya untuk ibadat kalau ada hak lain daripada Allah Ta'ala ni yang makhluk akan berhajat. Satu, kalau ada orang yang duk sangka, oh kalau gitu matahari pun layak disembah tu, Allah tak layak disembah lah. Kamu yang sangka kata matahari layak disembah, sedangkan matahari bukan layak disembah. Sebab matahari pun berhajat pada yang menjadikan. Jadi betul kan fikiran di situ kan. Lagi, dan tiadalah disembahkan dia dengan sebenar-benar sembah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita ni supaya benar-benar sembah Allah Ta'ala. Jasad kita, hati kita. Jalan hati ni macam mana? Kenal. Dan ilmu tak mengenal ni, kita duk belajar ni, mengenal ni. Cuma adakah kita sampai tahap kenal, sampai betul-betul orang kata sebati dengan akal, mantap, kemas, padu kita punya faham tu. Yang tu semaklah kat kita, tak sama orang. Tahap orang kata apa, nak absorb ilmu tu kan? Ada orang kadang belajar, makin belajar kata dia sopek je macam halaman. Alhamdulillah. Yang ni yang belajar ni, saya ngaji, tutup guru sering peringat kita, jaga mengaji ni. Kalau makin mengaji, rasa tak tambah apa pun, duk macam tu je, mesti ada masalah. Mesti ada masalah. Makan nasi tak kenyang-kenyang, mesti ada tirih perut. Mesti ada masalah. Kalau makan-makan, oi, makan. Ya, cukup lah, padan lah. Wallahi. Makan. Oh, hari ni lauk lain, esok lauk lain. Oh, masya-Allah. Macam-macam lauk ada. Contohlah kan. Kalau tak rasa apa-apa, duk macam tu je. Main sunat pun tak tambah, intikaf tak tambah, zikir tak tambah, baca Quran tak tambah, takwa tak tambah, ilmu pun tak tambah. Duk macam tu, duk pimai tang tu, pimai tang tu. Mesti ada benda tak kena. Mesti ada. Bahkan ada ancaman Nabi dalam bab ni, kata dia, man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmu tapi tak pernah bertambah dia hidayat dia untuk ke Allah Ta'ala, tak boleh nak jadi orang yang abid salik ke Allah Ta'ala, tak boleh. Walam yazdad minallahi illa bu'dan, tak tambah pada dia melainkan makin jauh lagi pada Allah Ta'ala. Satu, saya ada guna bahasa gini, tapi bahasa saya kasar sikit lah. Siapa yang mengaji tak jadi takwa, bahkan jadi barwah, ada saya sebut itu kan, kasar sikit lah bahasa tu kan. Macam mana? Ada benda tak kena. Memang ada orang tak kena, ada orang macam tu kan. Dulu tengok warak, semua produk Muslim, mengaji, babah apa semua dia sebat, al-ghafar apa semua dia bentar. Ada macam tu. Dulu sembahyang fardu, sembahyang sunat. Mengaji tak sembahyang sunat, tinggal sembahyang fardu kan. Ada. Dulu jaga sembahyang jemaah. Main-main mengaji jemaah kena celung-celam, subuh tak bangkit. Ada. Dulu mengaji bagus, warak, takut nak tengok awet tak orang ni. Mengaji ngorat awet. Ya. Jumpa depan mata. Asal. Jaga weh, jaga. Yang ni takut kita ni. Sebab yang ni ilmu macam tu bukan ilmu menambahkan takwa, ilmu tu istidraj. Dulu tengok boleh je tawakal, weh lah ni. Kalau kita tak makan gaji, macam mana kita nak dapat duit? Wow, lain dah fahamnya. Kalau kita tak ada SPM, macam mana kita nak cari makan? Wow, dulu ni tak ada SPM elok ya. Ambil SPM tukar akidah. Akidah. Dulu kami segan nak sembang dengan orang perempuan. Lah ni, kawan tu, tunggu saya nak sembang kan. Lama tak sembang dengan dia. Selama je sembang perempuan. Orang rumah haram lah tu. Kalau mak menakan ni ke siapa, adik-beradik dia, kakak dia, tak apa lah. Sembang elok. Dia ujung meja sini. Penjarakan sosial kata dia. Penjarakan sosial dia tak tahu. Bukan sosial, tu sosial. Sangat sial tu, sosial. Melayu campur orang putih tu. Okay. Saja sebut tu. Alhamdulillah. Mana boleh pergi situ ni. Nasihat sikit tu lah. Berkendak kepadanya oleh segala yang lain. Maka nyatalah makna yang kedua dahulu itu adalah asal, lagi terlebih baik dan terlebih nyata ia daripada makna yang empat yang kemudian ni. Bahkan
Apa yang kita belajar, yang tengok yang 4 saat ni alah, memang dah faham dah pada yang pertama dulu pun kan. Cuma sebut lain aja. Maka dengan makna dua yang dahulu itu, kata dia, nyatalah masuk terkandung di dalamnya simpulan iman yang 50, iaitu 20 yang wajib dan 20 yang mustahil dan 10 yang harus. Jadi kitab ni 50 ni dikira macam ni. Tengok disebut 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 10 yang harus. Yang mana ni? Yang ada nombor 5 tak jumpa tu. Nombor 5 tak jumpa, nombor 4 tak ada. Nombor 5 tak ada. 10 yang harus tu. Yang terimpun semuanya kepada kata la ilaha illallah. Dan harus kita selalu jumpa satu je kan. Kitab ni yang 10. Dalam 10 tu ada juga nombor tak ada. Itu satu. Itu kita 10 tu. Kalau kita selalu sebut 20 wajib, 20 mustahil, satu harus, 41 lah. Dia 50 tu, yang ni dia 50 lah. Satu tu 10. Jadi tu jadi 50 tu. Terimpun semuanya kepada kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu terjemah. Jadi nak faham ni macam mana? Nak boleh kandung 50 tu macam mana? Bukan dengan terjemah tu, tapi dengan makna la ilaha illallah. Apa dia? La mustaghni an kulli ma siwa wa muftaqirun ilaihi kullu ma adahu illallah. Faham istighna? Ingat baliklah apa yang termasuk dalam istighna tu. Yang ni pun ke depan nanti memang dia akan sedar balik. Yang ni saja kita baca dulu. Maka teranglah dengan dia, teranglah dengan dia dengan la ilaha illallah ataupun dengan aqaidul iman ni, dada orang yang beriman, kerana limpah cahaya makrifahnya. Jadi untuk nak makrifah ni apa? Kenal cam. Jadi macam mana nak kenal, nak cam? Pagi ingat balik semua ilmu yang dah belajar. Kalau memang boleh hadir semua, masya-Allah, biasanya. Satu, kadang nak hadir semua susah tak? Untuk macam mana nak pergi hadir? Satu-satu. Mula-mula nak apa? Isbat wujud Allah Ta'ala, isbatkan sifat makni dia. Itu paling besar sekali. La ilaha illallah apa? Jadi yang wujud dengan Allah. Makhluk semua tak wujud. Ni makhluk wujud. Allah wujudkan semua makhluk ni. Makhluk tak boleh wujud sendiri. Allah je wajib wujud, sedia wujud, kita wujud, baqa wujud. Wujud dia dulu. Sedar je Allah wujudkan aku. Alhamdulillah. Sedar je Allah wujudkan aku. Tengok matahari, Allah wujudkan matahari. Allah wujudkan bumi. Allah wujudkan bulan. Allah wujudkan malam. Tak ada apa yang kita rasa ada ni melainkan rasa Allah lah wujudkan semua. Tu yang ingat makhluk, ingat Allah. Guna formula tu. Ingat Allah, silap. Ingat makhluk, ingat Allah. Tengok makhluk, ingat Allah. Dengar makhluk, ingat Allah. Apa saja bila sebut makhluk ni, makhluk dan Allah berpisah tiada. Memang gitu pun. Mana boleh berpisah? Ada benda-benda kita belajar dah itu kan. Satu, Allah ma'i, Allah syahidi, Allah nazirun ilayya. Allah bersama aku, Allah duduk pandang aku, Allah bersama dengan aku, dia melihat aku, dia mendengar aku. Inkishaf aku ni, makhluk ni semua dengan dia. Tu tak inkishaf dia. Bahkan aku ni dia bagi jadi. Aku ni takkan wujud melainkan dia. Di mana aku kalau tanpa dia? Aku ni asal daripada alam tiada. Dia yang ada dengan aku. Kalau kita duk munajat, reka ayat sendiri tu yang faham tu, best. Duduk seorang-seorang, Allah apa ni? Duduk seorang munajat. Munajat apa? Maklumat yang ada tu sebut. Ya Allah, aku ni yang saya tak ada, Engkau yang bagi ada. Kalau kita layan lagi sampai apa yang kita kena dan kita faham tu, sebut tu. Buat pula seorang-seorang, zikir seorang-seorang, malam-malam pula macam mana? Memang teriak. Layan lagi meleleh mata. Mampu nangis. Siapa? Masa tu kita akan rasa sedapnya munajat tu. Itulah munajat. Munajat ni bukan hafal aja. Munajat, doa munajat tu. Apa doa munajat? Zikir munajat macam mana? Fasubhana man la yaqdiru khalqu qadarahu wa man huwa fawqal arsy fardum muwahhadu malikun ala. Macam tu munajat. Munajat pilah tu pun nak kata apa?
Munajat ni istilah yang berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Kita, ya Allah, bagi rasa kita ni siapa dengan dia. Yang tu betul. Tapi kita lagu je. La ilaha apa macam Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi. Menangis lah. Apa benda ni menangis dia tak tahu. Sajalah kan. Selalu buat qiyamul lail lah. Doa baca doa munajat tu kan. Nur Muhammad sallallahu, tambah pula yang bawa qiyamul lail tu suara punya sedap. Tubana ilallah. Saya memang suara tak sedap. Saya bukan nak ngutuk orang suara sedap tu. Tapi bukan munajat tu macam tu. Di atas dah buat tu bagus kan? Tapi bukan itulah masuk munajat dia kan. Wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tu apa habis situ tak? Habis munajat. Betul? Tanya itu je, hangpa tak tahu. Lagi. Lama tak peduli munajat saya. Selalu geng tu geng qiyamul lail lah kan. Ada geng qiyamul lail pula. Selalu program qiyamul lail kita tu lah kan. Tapi ilmu tauhid tak ada ajar pun. Qiyamul lail aja. Bila qiyamul lail masa tu malam tu menangis tak kira lah sembahyang tasbih apa. Betul orang yang bawa tu lah. Kalau dia feeling, kita feeling habis lah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Dosa-dosa kami belum murad kami dengan dosa, ya Allah. Ya Allah. Macam tu ya. Ampunkanlah dosa kami. Dosa ibu bapa kami yang mendidik kami semasa kecil. Menangis habis. Menangis. Menangis pasal orang bawa tu. Kalau orang tak bawa tu sunyi, tak menangis pun. Pasal apa? Dia tak ada ilmu untuk dia bawa menangis tu. Dah menangis pun takat tu je lah. Menangis kalau kita munajat dengan kita belajar abad ketuhanan ni macam mana? Bayang aku tak ada, ya Allah kau bagi ada. Memang mula-mula bukan masuk hati. Cuba buat sendiri nak. Mau tahu? Ya. Saya tak boleh layan tu. Saya layan tu saya menangis aja. Bukan saya rajin menangis pun. Tapi memang boleh menangis. Memang menangis. Try tau. Nak try tu lah payah sikit. Bangkit, bawa azan, bawa bangkit. Nak try apa? Dah siang sibuk jaga siang. Tak ada masa untuk pergi duduk kan. Yang tu yang kata kena mujahadah tu. Kurang makan, kurang tidur, kurang sembang. Kena banyak baca Quran, banyak zikir, banyak istighfar. Itulah. Yang sistem, kalau kaji pondok ni dia ada sistem pondok tu. Maksud apa? Dia ada tempat untuk menyendiri. Itulah sistem pondok. Kalau sistem asrama ni duduk 2 orang sudah lah. Jadi sembang. Kalau daripada pukul 10 sampai pukul 12, pukul 1 duduk prek tu, prek. Kalau maaf lah ya, saya nak duduk atas. Sama ada tidur ataupun dia buat kerja dia buat. Itu je. Tapi tak sembang. Tapi kalau 2 orang tambah 5 orang macam mana? Masing-masing buka cerita lah. Muzakarah. Kalau memang pondok tak nak. Pasal saya duduk pondok, saya tahu. Ngaji. Naik atas pondok ni. Kalau makan, telah kitab. Apa benda? Apa yang untuk gua ajar tu duduk. Hati ya. Kalau baca Quran ni selawat je. Mana yang kita tahu apa kita dulu, mangkuk ayun dulu. Masa hari ya, kodornya. Kesedaran tu memang dapat. Tahu nak buat apa. Untuk pondok pun selenggara sendiri. Kitab, makan, minum, ambil air. Masa kita jadual, kita basuh itu. Semua sendiri. Bukan orang yang masak, tak ada. Belajar masa tu masak ni kendali diri. Jemaah semua susun kitab, tak reti nak cari guru siapa. Tu pondok. Pondok belajar menyendiri macam tu. Di istilahnya belajar suluk. Macam tu kan. Belajar nak jadi salik. Nak bawa diri sendiri macam mana. Itu pondok. Satu pondok di situ. Kalau situ asrama ni lain. Satu ada kawan saya yang biasa duduk pondok. Untuk pergi duduk asrama, dia tak boleh duduk, lari. Kenapa? Tak boleh duduk, tak boleh. Kenapa? Dia dah biasa selalu duduk pondok, boleh duduk seorang-seorang. Dia tak boleh duduk ramai-ramai. Kenapa? Serabut. Kenapa? Dia tak boleh menyendiri, tak boleh. Nak baca Quran tak boleh, orang yang ganggu, nak sembang.
Melainkan dia kena buat jadual macam ni. Aku dah habis-habis sembang makan, kau sembang, sorry aku ada kerja aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzariyati dzarwa wal hamilati wiqra, buru Quran. Ini pasal kau nak sembang. Betul aku baca selawat terzikir dah. Boleh bawa sendiri punya amalan. Tak apa, boleh. Kalau tidak tak boleh. Tak ganggu. Elok ada amalan, habis tak ada amalan. Jadi elok baca Quran, tak ada baca Quran. Kalau 5 tahun macam tu, 5 tahun macam tu duk sembang itu. Murah. Jadi. Nak cerita apa ni? Macam mana nak cerita tu? Cerita pondok, amal, zikir, fikir, menyendiri, boleh munajat, semua tu nak cerita apa? Akan dapat limpah cahaya makrifah Allah Ta'ala. Siapa ni? Orang yang duk sebut la ilaha illallah ni, dia cap, dia faham, dia reti sungguh apa yang telah kita belajar tu. Macam tu. Kalau tak ada nas pun tak apa, biarlah jadi taklid dulu, tapi maklumat tu semua ingat. Allah wujud, aku ni tak wujud, dia wajib wujud, aku harus wujud, aku mungkin wujud. Dalil-dalil pun memang kau pandai je kita tak. Iman aja tu, the power of iman tu mahal lagi, bukan the power of dalil. Kalau tak ada nak boleh iman melainkan dalil, satu hal. Kita sekarang masalah apa? Iman memang ada, cukup dah. Iman tu besar kan? Saja nak sebut situ sikit. Kadang ada orang gaduh nak berdalil, ada dalil pun, dalil yang sebenarnya okey, iman pun. Limpah cahaya makrifahnya, maka adalah ia lepas naik ke atas nafi, lepas naik ke atas tepi sungai air yang deras, dan heninglah ia daripada tiap-tiap pergaduhan yang nyata yang jatuh dalam makna kalimah ini. Dari kerana inilah berkata Sayyid Muhammad, Panjiji, Punjiji. Nak baca jawiyah ni lah susah. Pinjiji di dalam Hasyiah Ummul Barahin. Siapa pula ni? Tak ingat nama pun. Muhammad Pinjiji. Wa yajibu ala kulli mukallafin. Tu apa tu? Maka adalah ia, orang yang dapat limpah cahaya ni, maka adalah ia lepas naik ke atas. Orang yang dapat kenal Allah Ta'ala ni, dia dapat satu kelepasan untuk ke atas tepi sungai air yang deras. Ui, benda dia cerita ni, tak cerita alam apa ni. Yang ni ada kiasan bahasa ni. Orang yang bila dada dia lapang, tu yang disebut terang lah dengan dia dadanya, tak nampak cahaya pun lah, bukan macam tu lah. Terang dada ni maksudnya terang, faham dia, dia kenal, dia faham kan. Dia boleh tak, dia kata aku ni tak ada, Allah je ada, Allah. Lepas tu kalau memang dia duduk zikir dapat sepaham semua ni, dia akan lepas naik ke atas tepi sungai air yang deras. Air yang deras, dia boleh duduk tepi sungai tu. Apa maksudnya? Dia akan dapat, dia akan, istilahnya kalau dia dapat faham ni, dia akan dapat mengecapi nikmat yang sangat besar. Hati boleh dapat satu kurniaan yang besar, yang ibarat macam sungai deras, kapasiti dia besar, deras, banyak, duduk tepi boleh cedok bila-bila masa. Ibarat dia macam tu. Duduk tepi sungai habis tak? Ambil cedok air sungai habis. Boleh faham soalan? Orang yang memang duduk kenal Allah Ta'ala ni macam mana? Dia kalau faham, bercahaya hati dia macam mana? Dia tak akan nak rasa kering dengan apa yang ada pada dia, bahkan sentiasa mencedok nur makrifah. Yang tu kot bahasanya. Kalau dia susah pun macam mana? Dia takkan rasa susah. Pasal apa? Dia ada tempat yang ambil. Oh, senang susah aku.
dalam kekuasaan dia. Kalau aku susah pun dia lah senangkan aku. Kalau sakit pun dia lah sembuhkan aku. Mana dia duduk tepi sungai? Tak pernah ada apa yang menyusahkan dia. Siapa? Dia ibarat duduk tepi sungai. Apa kesusahan dia boleh duduk sebelah. Tapi orang macam ni yang kalau dia sakit pun dia tak pernah menderita sakit. Pasal penawar besar dia bukan penawar boleh sembuh dia sakit. Penawar dia bila dia sedar, semua ni datang pada Allah Ta'ala. Kalau dia tak nak sakit pun, dia dapat sakit, dia akan kenal yang memberi sakit ni, Ya Qahar, Ya Jabbar. Engkau nak beri aku sakit, siapa yang boleh menolak sakit bila engkau nak beri, Ya Allah. Orang dapat sakit menderita, dia dapat sakit bahagia. Yang penting kenalkan aku dengan Allah. Engkau yang beri segalanya, jadikanlah aku orang yang sabar dan mengenal pemberian ni. Dan engkau adalah Tuhan yang Qahar, kau Tuhan yang Jabbar. Tengok kita dapat tu pula, dapat sakit tu di atas kesalahan kita buat salah tu. Inilah balasan daripada lalainya aku semalam. Aku tak berzikir, ketepak kena jatuh, luka, koyak kulit, berjahit 7 jarum, misalnya apa. Inilah kafarat dosa aku. Ya Muntaqim, wahai Tuhan yang membalas segera apa yang aku buat salah. Ya Jabbar, Ya Aziz, Azizim Muqtadir. Tu kena ngaji suku pula lah tu. Dan macam mana boleh dapat tu? Saya pun bukan ada ngaji khusus guru macam tu. Tapi bila kita belajar, kita dapat ada benda yang kita pernah buat, Allah Ta'ala akan bagikan kita hati tu bercahaya ke situ. Dia boleh faham. Ada benda-benda yang saya sebut masa mengajar, ada yang guru tak pernah ajar, tapi kita boleh dapat faham tu. Pasal apa? Pasal guru dah ajar kaifiat untuk kita nak buat kerja tu apa, nak amal tu apa. Kalau kita buat bukan bersungguh mana pun, tapi dengan tu Allah Ta'ala bagi kita faham apa yang kita tak pernah faham sebenarnya. Yang ni dia bukan dapat dengan belajar, dia dapat dengan amal. Siapa amal dia dapat. Siapa amal dia dapat. Amal apa? Amal dia lah zikir dengan hadir hati tu, munajat dengan Allah Ta'ala tu. Bukan munajat yang saya sebut tadi tu. Munajat dengan ilmu kita tu, mengakulah di depan Allah Ta'ala macam tu. Mengakulah dengan Allah Ta'ala, siapa aku? Itu tak? Ya Allah, aku nak cakap apa, aku bukan pandai bercakap. Memang akan pandai bercakap nanti. Akan pandai bercakap nanti. Nak bercakap apa? Bercakap yang kita belajar tu lah. Janganlah cakap merepet-merepet. Kalau agak tak pasti kita bercakap-bercakap macam ni, nanti jumpa Ustaz, saya bercakap macam ni betul tak? Masa saya nak munajat macam ni, saya cakap betul tak? Semak lah. Dasar kita dah ada kayu ukur, dah belajar dah kan, salbiah apa dia, ma'ani apa dia, manawiyah apa, sipir pun apa yang wajib pada Allah Ta'ala, apa yang mustahil pada Allah Ta'ala. Yang mustahil tu sifat kita. Cakap, Ya Allah, aku tak ada suara baru ni, kau bagi aku suara balik. Aku duk rasa yang bagi suara aku ni kembang semangkuk selasih. Apa yang punya balok aku ni, Ya Allah, boh ya tu, ni orang hulu cakap ni, orang hulu. Ya Allah, patutnya aku rasa engkau yang bagi kalam, engkau yang bersifat kalam, aku ni bisu, tak ada bersifat kalam melainkan engkau. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu pun masih ada hati duk rasa dekat semangkuk tu. Saya sebut saya ni, saya buat cerita orang lain. Kan baru tu ni tak ada suara kan, ni nampak ada suara sikit ni. Sahabat-sahabat pun tahu, yang ni kena buat, yang ni kena minum, yang ni tak boleh, yang ni kena tinggal saat ni. Ada benda kita makan ni, suara makin habis, tak boleh, rupanya kelayu punya. Tinggal tu, tak minum tak apa. Rupanya serok suara, kau elok. Tak rasa dia bagi elok. Ya Allah, bebannya aku ni. Aku duk rasa semangkuk, mangkuk betul. Bukan mangkuk, aku ni mangkuk. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Duk seorang-seorang tu mendengung gitu. Ya Allah. Melengung itu. Melengung itu dia akan faham. Melengung macam tu faham. Yang tu tak payah sembang dengan orang, tak payah sembang dengan orang. Sembang sendiri apa yang dah faham. Ya Allah, aku tak terfikir pun nak mengaji. Sebenarnya aku bukan nak mengaji sangat. Aku nak main tengok-tengok je. Tengok duduk mengaji terus. Ya Allah, la ilaha illallah. Contoh aku bukan nak mengaji, sebenarnya aku nak datang nak test nak tengok bangun batu ni macam mana. Dia terus datang duduk ngaji. Mula-mula pun malas nak dengar, panjang lah. Dengar-dengar sedap pula. Ya Allah, kau yang buka pintu hatiku. Bagi mengaku itu, mengaku. Ya Allah, tu pun aku ngaji. Nak ngaji, tiap-tiap tidur je. Ya Allah, lemahnya aku.
Aku mengakulah lemahnya aku. Kau bagi hidayat. Janganlah bagi aku tidur ya Allah. Celekkanlah mata aku. Nanti diilhamkan. Yang ni kena makan sikit, yang ni kena break, yang ni hak ni. Pasal apa? Duk minta tu dicerahkan fikiran kita apa yang kena buat. Duk minta jangan bagi aku ngantuk ya Allah. Telan sampai 4 pinggan nasi, mana orang tak mengantuk. Tu subuh masih silat tak bangkit weh. Apa cerita ni? Orang yang memang hati dia terang dengan zikir dan faham, dia boleh kenal siapa Allah Ta'ala dengan ilmu yang telah diajar. Dia belajar ilmu iman. Saya ada sebut macam tu saja. Kita belajar ilmu iman ni mula tu apa? Kita praktis jalan-jalan hasil macam mana latihan untuk dapat iman ke Allah Ta'ala tu. Ibarat berada tepi sungai yang deras, dah hilanglah ia daripada tiap-tiap pergaduhan yang nyata, yang jatuh. Dia hilanglah dia daripada tiap-tiap pergaduhan yang nyata. Apa-apa pergaduhan perkalian yang nyata yang menyebabkan dia akan ada argumentasi, ada yang dia tak setuju dengan maklumat para ulama ni, semua yang dia argumentasi dengan tutup para ulama ni semua akan hilang. Siapa? Oh betul. Pasal ilmu inilah kata ilmu rahsia yang Allah Ta'ala akan bagi kita faham. Asalnya ada tok guru katalah ada yang kita tak setuju, bila kita buat oh betul. Kita ingat pula kita kata dia betul, dia cakap macam ni, betul dia cakap macam ni. Semua perkataan yang kita tambah pernah mengaji pula, semuanya akan lekat kat telinga kita tu satu. Yang kata dia yang jatuh dalam makna kalimah ini dari kerana inilah. Okey. Jadi akan hilang setiap pergaduhan yang nyata yang jatuh dalam makna kalimah ini. Apa-apa makna yang boleh jatuh, maksudnya mana-mana yang tak boleh dipaham, yang mana yang istilahnya gagal kita untuk faham, nafi isbat ke istighna an kulli ma siwahu ke apa, muftakirun ilahi kullu ma adahu, nak ingat apa-apa susah. Zikir tu hadirkan makna dia. Buat apa? Semua yang jatuh-jatuh, yang mana tertinggal, yang mana lupa, harus mungkin tak faham tu. Kalau 10 tu pun kalau zikir, fikir. Yang nombor 5 tu cari nombor kitab tak jumpa pun. Fikir jumpa ni tu. Saya tak buat lagi. Saya kata saya nak buat tu, nak buat tu lah. Tak buat lagi. Kalau buat macam mana? Jumpa macam apa yang jatuh. Maksudnya apa-apa yang tertinggal, apa yang kita tak boleh faham. Dengan sebab belajar tu dah diajar pula. Ada yang kita pun bukan kuat ingat pun, tak lupa. Dah sebut pun istighna ni kat 50 kali, 80 kali, 100 kali, tak ingat juga. Tak buat kerja nak ingat ke mana? Cuba buat. Boleh je ingat. Nasi tak lupa. Betul lah. Makan tak lupa, anak cucu tak lupa, ngaji lupa. Apa masalah ni? Mesti ada masalah tu. Ada yang kita ambil berat, ada tak ambil berat tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita keluar daripada lalai dan lupa tu, insya-Allah. Baik. Kerana inilah kata dia, berkata Sayyid Muhammad bin Jiji. Ni kena tengok nak baca macam mana. Baca gilah macam mana pun. Saya pun, dia kata Hasyiah Ummul Barahin. Tak perasan pula siapa dia yang ada kitab ni. Ada yang kitab saya tak milik. Pasal Ummul Barahin ni yang mensyarahkan dia ramai semua ulama, baik dengan Arab, baik dengan Jawi. Yang saya simpan pun kadang-kadang bukan dapat semua. Yang saya mengaji pun ada berapa yang mengaji, banyak juga lah, tapi tu yang tak perasan nama Pinjiji ni, ke saya tak peduli nama dia. Kata dia wajibu ala kulli mukallafin ta'allumu ma'naha ala aslihi wa akhzihi min ahlihi. Betul dia cakap. Wa qad zaharul jahlu bi ma'naha fi zamanin siyama fi zamanina. Betul. Saya sebut tu, saya ngaji tok guru yang hidup cakap tu sebiji macam mana dia sebut ni. Fi zamanina hadza fa innaka la tajid ma yuhaqqiqu ma'naha min aslihi min al khassati fadlan min al amati. Allah, betul sebiji dia cakap. Saya dah sebut benda ni. Apa dia? Tengok dia kata. Baca pihak tu. Tengok. Artinya wajiblah atas tiap-tiap mukallaf daripada segala orang yang berakal
Kalau kita ada akal lah, wajib atas kita buat apa? Yang baligh berakal, itu mukallaf. Umur sampai umurnya 15, itu nak syarahkan baligh tu, buat apa? Wajib belajar. Belajar apa? Belajar makna yang dua kalimah ini. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Khas kita duk belajar ni la ilaha illallah ni. Mestilah faham makna mana? Makna yang asal itu. Apa dia asal? Istighna an kulli ma siwahu dan iftiqar kulli ma adahu ilaih. Dan wajiblah mengambil maknanya itu, nak belajar ni, daripada orang yang ahlinya. Saya pun bukan ahli mana, tapi saya pada ambil pada ahli. Saya ambil pada ahli, saya sampaikan apa yang saya ambil pada ahli itu pada orang lain. Itu je saya punya kerja. Saya tolong sampai je. Saya bukan ahli, saya tolong sampai. Saya ngaji pun, guru saya pun cakap itu. Saya pun tak layak nak cakap macam ni, kata dia. Saya pun bukan tengah mana, tapi pasal guru pesan suruh ajar je, ajar je. Saya ajar kan apa yang saya ambil daripada ahli. Bila kita ambil pada ahli ni, apa jadi? Kita ambil pada ahli, kitab, kita baca kitab kadang kembang tekuk tengok. Betul tak? Susah tapi boleh faham tak? Boleh faham. Maksud apa? Ada benda yang kita dah dengar pada ahli, yang susah pun boleh ditelani, dan boleh kita perbetulkan pun. Macam ni kot, macam ni kot. Macam apa? Dah kita faham daripada ahli dia. Dia kata ambil, mesti ambil pada ahli. Satu, jangan ambil sendiri, jangan belajar sendiri, jangan baca buku sendiri, tak boleh, kena berguru. Awal-awal kita baca kitab pun saya dah sebut apa? Quran pun bagi syaratnya, fasalu ahla zikri. Itu antara ahli dia. Makna ahli zikri, ahlul ilmi. Antara ahlul ilmi ini ahli zikir, memang zikir, memang dia ahli zikir, dan dia tahu kaifiat zikir, dan dia belajar berguru pula daripada ahli dia yang memang ahli zikir. Bukan semata-mata zikir dia di mulut, tapi memang zikir hati. Dan dia dah capai apa tempat yang dia capai. Satu dia boleh cerita satu-satu kat kita. Dan kata dia, sesungguhnya telah nyatalah bebal dengan makna dua kalimah ni, khasnya la ilaha illallah. Kita duk bicara ni baru la ilaha illallah ni, pada tiap-tiap masa. Kata dia, maksudnya banyak pada zaman, sepanjang zaman ramai orang bebal dalam makna ni. Bebal, dia guna bahasa bebal tu, saya sebut bebal lagi orang marah kan. Serius saya sebut. Orang tak reti makna ni. Pada tiap-tiap masa sepanjang zaman ni ada je orang tak reti makna la ilaha illallah ni. Istimewa pula zaman kita sekarang ini. Zaman dia, kita ni, zaman dia ni pengarang ni. Zaman kita lah ni macam mana? Lagi lah tu saya kata tadi. Saya pernah, tadi pun saya ada sebutkan apa dia? Nak faham la ilaha illallah, makna istighna an kulli ma siwahu ni, nak faham sifat 20 ni, nafsi asalbiyah, ma'ani manawiyah ni, tambah nak faham istighna apa satu-satu, apa masuk tak masuk, apa dia, nak faham nafi isbat. Khas saya sebut tak nafi isbat tu. Siapa dia yang faham nafi isbat tu? Nak nafi ni, nak nafi uluhiyah daripada makhluk, nak isbat ke Allah aja sifat uluhiyah. Uluhiyah ni pandang pada sudut zat dia, sifat dia, afal dia, asar dia. Yang bebal yang tak reti dalam bab ni, kata dia, sangat ramai. Istimewa zaman sekarang kita ni, apatah lagi kita ni, tu pengarang punya zaman tu. Maka bahawasanya tiadalah engkau peroleh akan orang yang menghuraikan sebenar-benarnya makna dua kalimah ini daripada asalnya. Nak boleh faham makna istighna ilahi an kulli ma siwahu, nak istiqar kulli ma adahu ilaih. Macam mana nak bawa dia, nak berzikir dia, nak boleh hati boleh bersinar bercahaya tu, nak boleh sampai munajat dengan Allah Ta'ala tu macam mana? Tak boleh nak bawa ni, kamu takkan dapat sebenar-benar makna ni daripada segala orang yang pilihan. Takkan boleh dapat ni daripada orang pilihan apa? Ustaz-ustaz, guru-guru, bahkan ada yang nama Maulana pun. Kasar sikit tu. Kerana tak boleh, tambah yang ada PhD tu tak pernah ngaji lah sifat 20, dikutuknya lagi lah. Langsung dia kata sesat pula. Ni falsafah Yunani, gunakan akal semata-mata lah. Itu lagi lah. Yang memang ajak sifat 20 pun tak berapa nak kerti. Daripada pilihan-pilihannya, maksudnya ustaz-ustaz yang duk ajak sifat 20 istighna iftiqar pun ada tak faham. Iaitu kata dia segala tuan-tuan. Tuan ni orang biasa ni, dan datuk-datuk
Itu dia punya syarah tu, asal Arab dia. Minal khasah, orang yang tuan-tuan, datuk-datuk, ustaz-ustaz, guru-guru, tuan-tuan guru, bubuh je bahasa tu kan. Ada orang nama tuan-tuan guru tapi cerita la ilaha illallah pun tak boleh. Nama ayahanda, lagi kekanda, lagi apa? Paduka ayahanda, lagi ahli makrifat, tuan syekh, sahibul fadilah, al-mufti. Jangan tu. Jangan. Itu lain tu. Kalau sebut sangat tu. Yang arif, yang bijaksana, yang laksana, wahai ahli makrifat, wahai ahli hakikat, ahli tarikat, marifat pun marifat tok kenali, marifat pada marifat macam-macam nama marifat nama. Yang tu ahli-ahli dan orang tua-tua, orang lama-lama, kami lama dah mengaji ni. Lagi dan Rashid, dia syarah habis semua tu. Asal dalam matan tu sempoh dia disebut khasah. Siapa dia? Rashid, mana ni mursyid, ada mursyid. Al-arif, al-alim, alamah, syekh, syekh pun ada. Dan haji, dan qori, dan imam-imam, dan khotib. Allah, Bilal, banyak dia bobo. Dan lebay-lebay, yang wali-wali pun ada. Ahli budak-budak pondok pun ada ya weh. Budak-budak pondok pun ada tak kerti. Apalah lagi orang yang kebanyakan, tambah netizen yang dok komen dalam Facebook tu. Kita gunakanlah ayat-ayat macam tu kan. Sedap disyarah kat kita tak kena saya kalau terjemah khasah tu je. Itu khas lah tu. Tambah nama mursyid apa? La ilaha illallah pun ke laut. Nafi isbat pun tak faham. Macam mana dia nak buat faham la ilaha illallah? Betul dia cakap. Tu saya nakal perkataan tu guru saya sebut tu. Dia kata apa? La ya'rifu hadzal ma'na. Kata dia al-awam bal al-ustaz aidan la ya'rifuha. Dia cakap terbalik bahasa dia lah. Kata dia bab ni, kata dia orang awam memang tak faham. Bahkan kata jangan orang awam, ustaz-ustaz pun tak faham dia. Siapa? Memang dia cakap itu. Sebiji tanya orang yang pernah mengaji dengan saya. Yang saya jumpa guru je ni. Sama cakap sebiji dia cakap macam tu. Sebiji kata ulama sebut. Allah. Lebay-lebay apa lagi orang kebanyakan yang tiada belajar dia itu. Tambahlah dok kutuk pula dia kata yang ni falsafah Yunani, gunakan akal, sesat menyesatkan, bukan falsafah ahli sunnah jemaah. Rasulullah tak pernah ajar sifat 20 pada para sahabat. Lagi tak jumpa. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita daripada golongan-golongan yang bukan ahli dalam bab ni. Kita pula duduk bawah guru yang memang duk ajar kita, yang memang ahli dalam bab ni. Dia ajar kita dah macam-macam amalan untuk kita praktik, boleh munajat apa semua ni. Kita lah malas. Muraqabah, zikir, sir, jahar, selawat apa. Mudah-mudahan itulah kita buat majlis macam ni dengan kehadiran malaikat, tempat yang baik, masa yang baik, majlis yang baik ni, mudahan dilebutkan hati sanubari kita, di taufik hidayat kita, malaikat pun mengaminkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. وقد غلطوا غلطا فاحشا وتوهموا أن المنفي في قوله لا إله إلا الله كل إله معبود للكفار كالأصنام والأوثان وهذا والله من أعظم الافتراء على كلمة لا إله إلا الله لأنها كلمة حق وخبر وخبر صدق كيف يغير معناها من أصله لأن الكلمة قشر والمعنى لب فماذا تصنع بالقشر بلا لب. Allah. Panjang tu kalau sebut tu. Gol 10.5. Ya. Minus 10.5. Situ dulu. Sambung. Isu panas ni. Isu panas. Bukan semua. Tapi betul dia. Jadi kita akan baca balik kat situlah tentang kata ulama tu waqad qala Syekh Muhammad Al-Pinjiji. Kut malam ni mimpi ke apa ke tak tahulah. Lagi dia orang kata ustaz ni ke mimpi je. Ngapa mimpi aku? Yang kau tak mimpi pun sesat. Gitu. Kasar ni. Ada orang dia allergic sangat dengan mimpi.
Tengok mimpi aku dengan mimpi kau macam mana. Saya pun tak adalah rajin cerita mimpi. Kot nak cerita mimpi tu, kot lah teringat Syekh Pinjiji tu siapa dia ke apa ke. Tak mustahil. Saya pernah masa mengaji tu ada duk muzakarah kelahi sampai mimpi-mimpi. Dalam mimpi tu faham. Memang tak tahu. Bukan saja-saja cari tak. Memang kata minta kan. Dia nak bagi. Faham lah tu buka kitab betul. Tu. Tak apa. Tak adalah kita pegang dengan mimpi. Kita ni orang awam bukan ada apa. Tapi kadang-kadang orang Ta'ala bagi kita boleh dapat betul tu dalam mimpi tu. Tapi semaklah dulu, jangan main sebarang. InsyaAllah. Wa yajibu situ dulu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Allahumma salli afdala salatin ala makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك